Selepas anda menonton video ni sampai habis, saya rasa anda juga akan mula berfikir yang anda juga mampu untuk membeli sekurang-kurangnya sebuah rumah. Sebab anda jangan tenggelam dengan berita-berita dekat social media dan sebagainya yang mengatakan harga rumah melambung tinggi, harga rumah melampau, bayar hutang sampai mati. Okey? Sebab apa yang saya nak bagi tahu ialah sejarah dekat Malaysia sepanjang 20 ke 30 tahun yang lepas, harga rumah memang tak pernah jatuh tanpa gagal. Tiap-tiap tahun akan naik. So ini sebab dia. Saya akan terangkan anda sebab-sebab kenapa harga rumah naik. Okey? Sentiasa akan naik setiap tahun. Okey, yang pertama, cost goes up. Okey? Kos dalam membuat rumah baru, developer baru, ada kos dia. Ada 3 kos. Yang pertama ialah labor cost. Labor cost, kalau kita semua tahu, sebelum ini mungkin 10 tahun yang lepas, harga untuk labor cost satu hari mungkin RM40. Tetapi sekarang harga labor cost ialah lebih kurang 80 ke RM120. Itu labor cost. Harga bahan binaan. Pernah tak anda dengar harga bahan binaan jatuh? Walaupun PKP, walaupun COVID, kita dapat tengok harga binaan makin naik. Okey? Harga tanah pun macam tu. Harga tanah memang makin meningkat daripada tahun ke tahun. Okey? Daripada kos yang semakin meningkat, kita boleh katakan harga rumah memang akan menaik setiap tahun. Okey? Yang kedua, saya katakan sebagai scarcity. Scarcity ni apa? Scarcity di mana tanah ataupun ruang dekat Malaysia, kat mana-mana pun, dia tak akan tambah. Itulah tanah yang kita ada yang akan kita gunakan untuk pembangunan dan sebagainya lah. Okay? Kemudian inflation. Okay? Setiap tahun akan ada inflation. Harga nasi lemak 10-20 tahun yang dulu tak akan sama dengan harga sekarang. Dulu mungkin 50 sen kita boleh dapat, sekarang RM1 paling murah. Itu pun kita dapat tengok harga nasi lemak yang paling basic sekali yang ada dekat pasaran. Kemudian nombor 4, kita ada new versus old. Dekat bandar-bandar kita akan dapat tengok ada pembangunan yang lama dan ada pembangunan-pembangunan yang baru dan bakal dilancarkan untuk suatu tempoh yang akan datang lah. So, apabila kita dapat tengok harga rumah baru dan juga harga rumah lama, harga rumah baru tak akanlah dijual pada harga rumah lama sebab dia rumah baru, dia ada added value dalam rumah yang baru. Mestilah kan? Okey. Kemudian nombor 5, wealth creation. Tahukah anda dekat dunia ini memang ramai orang-orang kaya dekat dunia ni sebenarnya dia kaya melalui pelaburan dalam hartanah. Anda pernah dengar brand McDonald? McDonald sendiri pun perniagaannya bukanlah menjual burger tetapi daripada sewaan tanah dan juga bangunan. Okey? So bila kita katakan wealth creation ni, sebenarnya harga rumah juga dikawal ataupun dijaga oleh kerajaan dan juga pihak-pihak financial, pihak-pihak bank. So sebab itu saya katakan harga rumah memang akan menaik setiap tahun. Kemudian cheaper loan cost. Okay, setiap tahun sebenarnya harga loan cost semakin murah. Kalau kita tengok 10-20 tahun dulu, harga interest adalah sekitar 7-8%. Tetapi hari ini kalau anda nak buat pinjaman perumahan, anda boleh dapat rate serendah 3%. Kenapa ini berlaku? Ialah apabila harga rumah naik, financial akan menurunkan kadar interest supaya lebih ramai yang mampu untuk membeli rumah itu. It's a fact. Memang tiap-tiap tahun interest pinjaman rumah memang semakin menurun. Again, saya nak bagi tahu, kalau harga rumah kekal naik, ada tak harapan kita untuk membeli rumah baru? Jawapannya ya, untuk anda yang mempunyai sedikit ilmu. Anda kena belajar sikit macam mana untuk nak membeli rumah. Sebabnya majoriti orang akan membuat bad debt. Okey. Tetapi hanya 1% orang saja yang akan buat decision untuk membeli good debt. Good debt ni apa? Apabila kita membuat hutang, dia akan menjana income bulanan anda. So saya harap anda belajar sesuatu daripada video ini. Jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum.